Assalamualaikum doktor, saya Nur Syamila binti Anwar. Nombor matrik 277444 ini membentangkan tugasan projek pembelajaran perkhidmatan saya yang memfokuskan kepada usahawan wanita mikro. Pembentangan saya dimulakan dengan menerangkan latar belakang projek. Latar belakang projek ini adalah mengenai usahawan wanita di Malaysia dalam menghadapi cabaran akibat persepsi masyarakat dan peluang yang tidak sama rata. Walau bagaimanapun, mereka menunjukkan daya tahan dan keazaman, tingkah laku berorientasikan matlamat, kegairahan, pengabadian dan kepercayaan yang kuat terhadap kesan positif perniagaan mereka. Kerajaan Malaysia telah memperuntukkan dana dan memperkenalkan insentif cukai untuk menyokong wanita dalam bidang keusahawanan. Skop penyelidikan yang dijalankan akan mengenal pasti objektif kajian, saiz populasi dan ciri, wilayah geografi di mana kajian akan dijalankan dan penekanan kajian terhadap prestasi perniagaan. Seterusnya, pembentangan saya beralih kepada objektif. Objektif pertama adalah mengenal pasti taburan usahawan wanita yang menjalankan perniagaan mikro. Kedua, untuk mengkaji keperluan usahawan wanita untuk sokongan kewangan atau peralatan untuk membantu mereka meningkatkan pendapatan dan membangunkan perniagaan mereka. Ketiga, untuk menentukan sokongan kewangan atau peralatan yang disediakan oleh kerajaan dan sektor swasta untuk meningkatkan pendapatan usahawan wanita dan memajukan perniagaan mereka. Objektif yang terakhir adalah untuk menyiasat kesan sokongan kewangan atau peralatan terhadap prestasi perniagaan mikro usahawan wanita. Di sini saya memaparkan analisis data mengenai peta SW atau lokasi perniagaan usahawan wanita yang terpilih untuk dijadikan sebagai responden kepada projek ini. 5 orang responden wanita yang menjalankan perniagaan mikro adalah diambil di Machang dan Tanah Merah, Kelantan. Responden yang pertama adalah Fazlina binti Arifin. Beliau telah menjalankan perniagaan yang diberi nama Kios Caca, iaitu menjual makanan dan minuman di kawasan Machang. Beliau berumur antara 30 hingga 39 tahun. Tempoh kewujudan perniagaan yang telah dijalankan oleh beliau adalah antara 4 hingga 6 tahun. Pendapatan harian daripada perniagaan beliau adalah antara 101 hingga 200 ringgit. Manakala perbelanjaan harian adalah antara sifar hingga RM50. Bilangan isi rumah Puan Fazlina adalah seramai 4 orang dan perbelanjaan harian keluarga mereka adalah antara sifar hingga RM50. Beliau tidak mempunyai pendapatan lain selain daripada menjalankan perniagaan ini. Puan Fazlina juga tidak menerima apa-apa sokongan bantuan daripada kerajaan maupun bukan kerajaan. Di sini, beliau menyatakan bahawa beliau memerlukan sokongan dari segi pinjaman kewangan untuk mengembangkan perniagaannya. Responden yang kedua adalah Mariam binti Abdullah. Beliau telah menjalankan perniagaan yang diberi nama Mi Celup Kak Yam, iaitu menjual mi celup dan minuman di kawasan Machang. Beliau berumur antara 40 hingga 49 tahun. Tempoh kewujudan perniagaan yang telah dijalankan oleh beliau adalah antara 1 hingga 3 tahun. Pendapatan harian daripada perniagaan beliau adalah antara 1 hingga RM100. Manakala pembelanjaan harian adalah antara 101 hingga RM200. Bilangan isi rumah Puan Mariam pula adalah seramai 4 orang dan perbelanjaan harian keluarga mereka adalah antara 51 hingga RM100. Beliau tidak mempunyai pendapatan lain selain daripada menjalankan perniagaan ini. Puan Mariam juga tidak menerima apa-apa sokongan bantuan daripada kerajaan maupun bukan kerajaan. Di sini, beliau menyatakan bahawa beliau memerlukan sokongan dari segi peralatan perniagaan untuk mengembangkan perniagaannya. Responden yang keempat adalah Anis Irdayu binti Rafiuddin. Beliau telah menjalankan perniagaan yang diberi nama Ayam Gunting Kapujuh. Selain menjual ayam gunting, beliau juga menjual minuman di kawasan Machang. Beliau berumur antara 30 hingga 39 tahun. Tempoh kewujudan perniagaan yang telah dijalankan oleh beliau adalah antara 4 hingga 6 tahun. Pendapatan harian daripada perniagaan beliau adalah antara 201 hingga RM300. Manakala perbelanjaan harian adalah antara 101 hingga RM200. Bilangan isi rumah Puan Anis adalah seramai 2 orang dan perbelanjaan harian keluarga mereka adalah antara 51 hingga RM100.
Beliau tidak mempunyai pendapatan lain selain daripada menjalankan perniagaan ini. Puan Anis telah menerima sokongan bantuan daripada Amanah Ikhtiar Malaysia. Selain bantuan tersebut, beliau menyatakan bahawa beliau juga memerlukan sokongan dari segi peralatan perniagaan untuk mengembangkan lagi produk jualannya. Responden yang ketiga adalah Zulen binti Rahman. Beliau telah menjalankan perniagaan yang diberi nama Kedai Pisang Goreng Zoo, iaitu menjual pisang goreng, mi celup dan air balang di kawasan Machang. Beliau berumur antara 30 hingga 39 tahun. Tempoh kewujudan perniagaan yang dijalankan oleh beliau adalah antara 7 hingga 9 tahun. Pendapatan harian daripada perniagaan beliau antara RM301 dan ke atas, manakala perbelanjaan harian adalah antara RM101 hingga RM200. Bilangan isi rumah Puan Zulen adalah seramai 6 orang dan perbelanjaan harian keluarga mereka adalah antara RM101 hingga RM200. Beliau mempunyai pendapatan lain selain perniagaan ini, iaitu menjual nasi bungkus di pasar malam. Puan Zulen telah menerima sokongan bantuan daripada Amanah Ikhtiar Malaysia. Selain bantuan tersebut, beliau menyatakan bahawa beliau juga memerlukan sokongan dari segi geran perniagaan untuk memastikan tapak perniagaannya diluluskan. Responden yang terakhir adalah Sarbiah binti Mahmud. Beliau telah menjalankan perniagaan yang diberi nama Ayam Golek Kak Sah. Beliau hanya menjual ayam golek di kawasan Tanah Merah. Beliau berumur antara 30 hingga 39 tahun. Tempoh kewujudan perniagaan yang telah dijalankan oleh beliau adalah antara 4 hingga 6 tahun. Pendapatan harian daripada perniagaan beliau adalah antara RM301 dan ke atas, manakala perbelanjaan harian adalah antara RM201 dan ke atas. Bilangan isi rumah Puan Sarbiah adalah seramai 5 orang dan perbelanjaan harian keluarga mereka antara RM101 hingga RM200. Beliau tidak mempunyai pendapatan lain selain daripada menjalankan perniagaan ini. Puan Sarbiah juga tidak menerima apa-apa sokongan bantuan daripada kerajaan maupun bukan kerajaan. Di sini beliau menyatakan bahawa beliau memerlukan sokongan dari segi peralatan perniagaan untuk mengembangkan lagi perniagaannya. Puan Zulen dan Puan Anis telah menerima bantuan daripada Amanah Ikhtiar Malaysia. Amanah Ikhtiar Malaysia telah ditubuhkan pada 1987 sebagai amanah persendirian di bawah Akta Amanah Pemerbadanan 1952. Objektif utama amanah termasuk mengurangkan kemiskinan dalam kalangan isi rumah berpendapatan rendah di Malaysia dengan menyediakan pembiayaan kredit mikro dan memupuk keusahawanan dalam golongan yang kurang bernasib baik. Untuk mencapai matlamat ini, amanah menawarkan produk kewangan seperti pembiayaan modal, tabung kebajikan dan kebajikan rakan wajib simpanan. Cadangan sokongan yang akan disarankan kepada responden yang menginginkan pinjaman kewangan adalah pinjaman pembiayaan dalam talian PKS oleh RHB. Program pinjaman ini menawarkan proses permohonan dalam talian yang mudah dengan kadar faedah yang kompetitif. Ia sesuai untuk perniagaan yang mencari akses cepat kepada dana dan prosedur permohonan yang diperkemas. Yang kedua adalah pinjaman bertempoh modal kerja HSBC untuk PKS. Program ini direka untuk menyokong keperluan modal kerja perniagaan, penyediaan fleksibiliti dan penyelesaian kewangan yang disesuaikan. Ia bermanfaat untuk perniagaan yang memerlukan sokongan kewangan berterusan untuk pembelajaran operasi mereka. Cadangan sokongan kedua adalah mengenai keperluan peralatan perniagaan yang diperlukan oleh responden boleh diminta melalui program pembiayaan mikro wanita dan dana pembangunan usahawan wanita. Program pembiayaan mikro wanita merupakan program pembiayaan mikro yang menyediakan sehingga RM500,000 kepada usahawan wanita yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia atau pihak berkuasa tempatan dan telah berniaga sekurang-kurangnya 6 bulan. Program ini bertujuan untuk membantu usahawan wanita membeli peralatan, mesin, alatan, bahan mentah atau inventori untuk perniagaan mereka serta meningkatkan jualan mereka. Dana Pembangunan Usahawan Wanita pula merupakan program bantuan kewangan yang menyediakan sehingga RM100,000 kepada usahawan wanita berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia atau pihak berkuasa tempatan dan telah berniaga sekurang-kurangnya setahun.
Program ini bertujuan untuk membantu usahawan wanita membeli peralatan, mesin, inventory untuk perniagaan mereka serta meningkatkan modal kerja dan aliran tunai mereka. Cadangan sokongan yang terakhir adalah mengenai geran perniagaan yang diperlukan oleh beberapa responden dapat diperoleh melalui program pembiayaan usahawan wanita. Program ini ialah program pembiayaan dengan kadar keuntungan tetap yang direka untuk usahawan wanita yang perlu membiayai pembelian peralatan, mesin atau harta benda. Program ini melengkapkan usaha wanita dengan pengetahuan dan set kemahiran untuk meningkatkan kemahiran perniagaan strategik mereka. Selain itu, sokongan daripada program lain adalah daripada skim pembiayaan perniagaan khas MARA untuk wanita dan tekunita di bawah Tekun Nasional. Bajet itu termasuk insentif dan inisiatif lain untuk menyokong usahawan wanita seperti program My Kasih Capital dan Yayasan Kepimpinan Wanita. Secara keseluruhan, projek penyelidikan ini memfokuskan kepada usahawan wanita dan menekankan peningkatan kehadiran mereka di Malaysia dalam bidang perniagaan. Oleh itu, sokongan aktif daripada kerajaan dan badan bukan kerajaan yang bertujuan untuk menggalakkan pembangunan perniagaan dan meningkatkan pendapatan keluarga perlu diperluaskan lagi bagi memastikan ekonomi rakyat dan negara maju. Setakat ini sahaja pembentangan saya pada kali ini. Sekian, terima kasih.